Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, diumumkan sekarang keputusan resmi PRK Dun Pelanggai untuk pilihan raya kali ini. Tapi Anda harus habiskan ulasan kali ini supaya Anda tahu di mana calon Barisan Nasional menang dan di mana Barisan Nasional kalah atau Perikatan Nasional menang. Analisis kali ini, ulasan kali ini sangat menarik karena ia melibatkan kawasan-kawasan dan siapa sebenarnya yang membuatkan Perikatan Nasional kalah teruk. Hari ini disahkan bahwa Barisan Nasional menang di Dun Pelanggai dengan keputusan yang paling mengejutkan Muhyiddin Yassin, yaitu undi yang diraih meningkat. Sebelum pilihan raya ini, ramai yang menjangkakan Parti Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kerjasama Barisan Nasional dan PH ini akan meraih undi yang mungkin akan mengurang. Tetapi rupa-rupanya sangkaan itu meleset sama sekali. Bahkan yang berlaku ialah undi yang diraih meningkat secara mendadak. Saudara-saudara sekalian, tempoh pengundian bagi PRK Pelanggai sudah berakhir dan telah diumumkan sekarang bahwa kawasan Dun Pelanggai telah dimenangi oleh Barisan Nasional. Ikuti ulasan ini karena ada lagi banyak yang paling menarik. Keputusan sekarang ialah Barisan Nasional mendapat undi sebanyak 7.324 undi, manakala Perikatan Nasional hanya berjaya meraih 4.375 undi dan bebas pula mendapat 43 undi. Makna kata, kalau ada yang beranggapan calon bebas mungkin boleh mengganggu undi kepada Barisan Nasional, itu adalah salah sama sekali. Karena calon bebas ini langsung tidak menerima undi yang tinggi, hanya 43 dan hilang uang deposit. Dan yang menariknya ialah calon Barisan Nasional telah memenangi ini dengan peratusan majoriti yang sangat tinggi. Hari ini disahkan Pelanggai kekal di tangan Barisan Nasional. Barisan Nasional mengekalkan kawasan Dun Pelanggai dengan 62% bahagian undi berdasarkan kiraan tidak rasmi. Untuk rekod, Allahyarham Johari Harun menang pada Dun Pelanggai pada PRU yang lepas dengan meraih sebanyak 57,7% undi pada pilihan raya 2022. Makna kata berlaku peningkatan yang sangat ketara. BN menduduki tempat teratas di 7 daerah, 9 daerah mengundi dan kecuali Felda Kemasul dan Felda Kemahal. Ini maklumat yang paling penting, di mana calon Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, gabungan kerjasama Pakatan Harapan BN memenangi 7 daripada 9 daerah mengundi. Mereka kalah, Barisan Nasional PH hanya kalah di 2 Felda, yaitu Felda Kemasul dan Felda Kemahal. Tak tahulah kenapa Felda Kemasul dan Felda Kemahal ini masih lagi tidak menerima apa yang disampaikan dalam kempen baru-baru ini. Bahkan telah dinyatakan bahwa kerajaan telah pun melupuskan hutang Felda. Namun demikian, perkara itu, naratif itu tidak berjaya menarik perhatian Felda Kemasul dan Felda Kemahal. Tak tahu apa yang di pikiran mereka, dan kita pun tak tahu apa yang mereka terpengaruh dengan kempen Perikatan Nasional. Saya bacakan kepada Anda satu persatu, yaitu di kawasan Felda Sungai Kemasul, Barisan Nasional hanya mendapat 892 undi, manakala Perikatan Nasional mendapat 1.187 undi dan bebas 2 undi. Dengan majoriti 295 di Felda Kemasul, Perikatan Nasional menang dengan majoriti 295 undi. Manakala di Kampung Jawi-Jawi pula, majoriti dimenangi oleh Barisan Nasional, yaitu mendapat undi 756, manakala Perikatan Nasional mendapat 556 undi dan bebas 6 undi. Dengan ini, Barisan Nasional memenangi kawasan tempat membuang undi di Kampung Jawi-Jawi dengan mendapat majoriti 200 undi. Manakala di Sungai Gapoi pula, majoriti
besar diterima oleh Barisan Nasional, yaitu sebanyak 772 undi berbanding Perikatan Nasional yang hanya mendapat 33 undi dan daripada calon bebas 5. Makna kata, majoriti di Sungai Gapoi dimenangi oleh Barisan Nasional dengan kelebihan 7.739 undi. Manakala di Felda Cemamoy pula, Perikatan Nasional kalah di kawasan ini dengan majoriti sebanyak 182 undi. Parti Gabungan atau Kerjasama Barisan Nasional PH mendapat sebanyak 1.256 undi, manakala Perikatan Nasional mendapat 1.074 undi. Dengan ini, majoriti diterima oleh Barisan Nasional sebanyak 182. Di Simpang Pelanggai pula, Barisan Nasional turut memenangi dengan majoriti sebanyak 345 undi, di mana Barisan Nasional mendapat 879 undi dengan Perikatan Nasional mendapat 534 undi dan bebas 4. Di Telemung pula, majoriti diterima oleh Barisan Nasional sebanyak 861, yang mana Barisan Nasional mendapat undi sebanyak 878, manakala Perikatan Nasional pula mendapat 17 sahaja undi. Nampaknya penduduk di Telemung memang tak berminat langsung dengan Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional hanya mendapat undi 17 sahaja, tak sampai pun 20. Bebas mendapat 10 undi. Dan di kawasan yang seterusnya, yaitu Felda Sungai Kemahal, Perikatan Nasional mendapat 777 undi, manakala Barisan Nasional mendapat 772 undi. Dengan ini, Perikatan Nasional hanya menang tipis, yaitu 5 undi di kawasan Sungai Kemahal, Felda Sungai Kemahal. Hanya dengan majoriti 5 sahaja, saudara-saudara sekalian. Dan di Mancis pula, majoriti dimenangi oleh Barisan Nasional sebanyak 650 undi, dengan Barisan Nasional berjaya meraih sebanyak 805 undi, manakala Perikatan Nasional berjaya meraih 155 undi dan bebas hanya mendapat 3. Dan di kawasan yang seterusnya, yaitu Sungai Perdap, majoriti diperoleh oleh Barisan Nasional sebanyak 238 dan bilangan yang mengundi Barisan Nasional berjumlah 267, berbalas Perikatan Nasional hanya mendapat 29 undi. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan paling besar untuk kita semua. Dan sudah diketahui sekarang siapa yang diminati dan dipilih oleh rakyat yang boleh membawa negeri Pahang khususnya ke mercu kejayaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.